Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa orang ni dalam kelas? 16. 16. Tolak 2, 14. Kita semua berapa? 26 ah? 26. Ya, 26. Maknanya 12 orang lagi. Tak dapat dilakukan sesuatu ke? 12. Aduh. Macam mana? Zaman gawat lah ni. Okey, kita sambung. Masa pun tak banyak, sejam je ni. Oh, itu sampai pada cerita gravity je. Yang ni semua dah buat ni. Example yang apa, graph-graph ni. Two types of graph ni. Ini wajib buat semua. Jangan tinggal ni. Semua inilah akan mengkantuikan ketidakfahaman kamu ni. Jadi baik buat semua ni. Akan mengkorek-korek. Akan menggoncang konsep-konsep kefahaman kamu ni. Baik. Jadi jangan tinggal satu pun, semua buat. Dan juga dalam buku kerja, dan juga boleh saja cari soalan-soalan tambahan di kedai-kedai buku pun boleh. Di internet pun banyak. Cari je ke latihan fizik ni, lambat type je kat Google tu. Canggih Google tu, type saja nak soalan apa, semua keluar. Type sampai detail, type tentang free fall ni. Free fall motion question. Berlambak keluar. Buat semua. Sampai mana? Hari tu ni sampai sini kan? Bercoreng habis ni. Dia ni. Okey, boleh Okey, ada sedikit imbasan apa yang kita belajar at previous lesson. Apa nama ni? If the object go upward, the velocity is we accept as positive, and the opposite way we accept negative velocity as negative. This velocity is different than the acceleration. Okay. If it accelerate upward, it is negative. Why negative? Because the acceleration toward upward is oppose the motion of gravity. The force of gravity. And this is why the acceleration is negative when go upward. And so the opposite way, if the object accelerate downward here, down here, the acceleration is
positive because as the the motion toward the go down, go down. Okay. Moving along. Oh yeah, this is where we have reached. This is where we have reached. So had we answered all of them? Oh yeah, we did answer all of them. So no need to repeat this. You know the process already. By this activity, you'll know. You come to know that even the story up and down, and also the story left to right, right to left, even vertical motion, even horizontal motion, this is the tools. These all are the tools that we going to need in order to find each of 5 components, such as S, U, T, A, V. Okay, we use this formula. Okay, still remember this formula. You must have this formula inside your head. Never ever forget them. Okay, let's go for example 2. Let's see if you can do this or not. Let's see if you understand all of this concept that I told you so many times, so many things, so many times about the motion, all the motion, and what involved between them, and how to relate them by this formula, linear motion formula. Okay, let's see if you able to apply those in here. So for this, let's have somebody who going to lead us to answer this. Who are willing to lead this question? Who? Do we have somebody with strong internet? Do we have somebody with strong internet? Takif. How about Takif? Takif Najmi. Do you mind to lead us to answer this question? Tell us how to show the work step by step until we get the last answer. Takif. Tak apalah, dalam bahasa pun cubalah, tapi pakai istilah English lah kan. Macam acceleration tu, bolehlah pakai acceleration. Tak perlu sebut pecutan. Itu bahasa Melayu tu bagi pada kelas yang dua lagi tu. Kamu ni tak apalah, try to explain in bahasa tapi still using the term in English. Try. Okay. Takif. Sir. Ya. Nak tanya. Daripada apa kamu maksud tanya. ignore resistant tu? Ignore mana? Duduk tang mana? Ignore. Mana ignore? Oh ni Bawah ya? B. Oh ni ya? B tu. Ni Ignore ni. Atas solution tu. Ni. Oh, ni. Settle dah. Ini kah? Ya. Ignore ni. Kamu bukan nak tahu maksud ni, kamu nak tahu makna kot. Maksud dengan makna lain. Ignore ni similar to do not care. Do not care. Ignore is
Similar to do not care. Do you understand this, Syatira? Or neglect. If you ever heard the word neglect, ignore, means we don't care about something. In this case, ignore air resistance means we don't care about air resistance, means that there is no air resistance at all. This is how to use the word ignore. Do you understand, Syatira? Okay, come on, Takif, lead masa jalan ni. Takif boleh, kau tak boleh? Yes. Cuba Takif. Sir, Semua orang kena sir, cuba. nak tanya. Tanya dulu. Banyak soalan. Dia kan batu tu kan jatuh ke bawah kan. Kenapa ada punya graviti jadi negatif? Batu jatuh ke bawah, kenapa graviti jadi negatif? Tidak, graviti jadi positif. Graviti sentiasa positif. Tapi dalam formula yang dia tulis tu negatif. Yang dia tulis, yang mana cikgu? Cikgu tulis? Kat mana? Yang dalam buku. Yang mana satu ni. Ini kah? Sekejap. Oh, ini je. Ini kan? Negatif kan? Kan? Kenapa dia negatif kan? Patutnya positif kan? Sebab G, betul, sepatutnya positif. Tapi itu pasal kamu kena pandai tengok cerita. Dalam cerita ini, objek ini pergi ikut graviti ini kah atau pergi melawan graviti? Dalam cerita yang formula ni nak selesaikan, dalam cerita ni objek tu pergi bergerak ke bawah ke atau pergi ke atas? Atas. Ni tengok ni. Si Amirah ni semua salah Amirah ni. Bukan Amirah kelas ni Amirah tak salah pun. Dia baling bola ni ke atas, upwards. Jadi G dalam cerita ini ialah nak tunjukkan pecutan. G ni sebenarnya pecutan kan? Kita hafal dulu Vusas A G yang kali ni bukan G graviti tu dak. G yang kali ini G yang bola itu bergerak, iaitu bergerak ke atas melawan tarikan graviti. Sini akan G ni akan jadi positif kalaulah si Amirah ni dia baling bola ke bawah. Kalau bola ke bawah dia jadi positif dia jadi positif. Jadi A kat dalam cerita formula ni, semua A ni ialah kamu mengisi nilai pecutan objek itu. Bukan nilai graviti itu dah. Bukan nilai graviti planet tu. Tu kamu confuse dulu antara G dengan A tu. Tu cikgu bagi tahu dulu ni, siap-siap. G dengan A tu sama ke? G dengan A samalah. Kamu tengok rumus ni, VU tambah GT kan? Okay, tengok formula awal-awal dulu kita belajar mana dia. Yang cikgu suruh kamu hafal dan ni. VU AT A. Hak ni mana dia? Hilang. Ni. Hak ni G. VU G T. Hak ni A. Dia tak pakai G.
Sebab apa hak ni tak pakai G? Sebab cerita kiri kanan ni, cerita kiri kanan tak melibatkan graviti. Kan? Ha. A ni bukan tarikan graviti ke atas oleh daya graviti ke atas kereta ni menuju ke bawah dak. A ni ialah gerakan kereta ini ke depan ni. Dia memucuk ke depan ni. Graviti sentiasa dari atas ke bawah sajalah. Kereta ini tak ada mengena dengan graviti. Dia pecutan dia memucuk dia punya sendirilah ke sini. Apa kena mengena dengan G? Tapi bila kita cerita atas bawah ni, memang dah mula kena mengena dengan G lah. G. Kan? Jadi kita memahaminya, kita bersetuju awal tadi dulu. Kalau objek yang jatuh kerana ikut tarikan graviti, maka semestinya objek itu memecut dengan pecutan graviti itu ke arah yang sama. Jadi kalau objek itu turun ke bawah, mestilah nilai G itu positif lah. Positif. Tapi kalau objek tu bergerak ke atas, tak adil lah letak pecutan sebagai positif. Sebab kan dia memecut ke atas melawan dengan pecutan graviti yang ke bawah. Kan? Fahamkah? Okey. Ada apa lagi nak tanya? Sebab itulah fizik ini ramai yang menjahanam. Sebab dia akan kembali confuse balik ni berkaitan semua benda ni. Semua padahal cerita 5 komponen ni saja pun ni V U S T A. Itu je pun. Tapi habis caca marabah habis. Sebab tu kena belajar fizik. Jangan tangguh-tangguh belajar fizik Jangan tidur dalam kelas ponteng ke apa. Kononnya nanti kat ujung nanti baru boleh baca, sempat kejap. Baca-baca buka buku, menjerit dalam tandas. Itu yang berlaku dulu-dulu ni. Menjerit budak tu. Sebab dia baca apa pun dia tak faham. Memang tak boleh faham lah fizik. Bukan mana boleh belajar dengan baca. Fizik kena belajar dengan cara berfikir. Okey. Jadi cuba buat ni. Tak apalah, banyakkan latihan nanti kamu faham ni apa yang cikgu cuba cerita tadi. Jadi teruskan buat latihan ni. Siapa-siapa tolong ni? Takif. Takif try. Okay. Tak apa, kita buat sama-sama lah kan. Takif lead lah. Tak apa, cikgu tolong, jangan risau. Yang lain tolong belajar lah. Untuk diri kamu masing-masing sendiri. Okay. Try. Chan release. Kena baca soalan tak? Bacalah. Sama-sama, tak apa. Chan released a stone from a cliff of 10 meter height. Determine A, the time taken for the stone to reach the bottom of the cliff. So kat sini dia minta time. So kita boleh guna formula S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Oh, cepat sangat. Relax, go slow. Go slow. Lagi sekali, kita kena buat apa? Pertama, ingat lagi? Kita kena label. Okay, bagus. Chan release a stone from a cliff of 10 meter. Ni, bulat ni. Nak bulat pun boleh, nak garis pun boleh. Kalau nampak serabut sangat, bulat ni boleh garis je, tak apa. Garis. Okey, garis atau letak apa? Kurungan. Sekarang, letakkan label. Apa label yang nak letak ni? 10 meter ni merujuk pada height. Kan?
Apa label yang biasanya label yang label yang ada dalam rumus ni lah kan. Senanglah nanti nak mengecamnya nak masuk yang mana satu dalam rumus ni ya. Jadi nak label apa ni? S. Mai kita lukis juga sambil bulat ni sambil kita lukis boleh? Lukis lukis apa ni from Cliff. Lukislah apa nama ni. Lukis bodoh-bodoh je gitu. Boleh. Satu ni siapa ni? Chan. Okey, dia lepaskan apa ni? Lepaskan batu di batu dia lepas. Okey, lukis bodoh-bodoh je. Jangan risau. Ni tanah lah kan. Okey. From a cliff 10 meter height. Ni dah tahulah nak buat macam mana. Buatlah. Nak tunjuk tinggi macam mana ni. Nak buat macam mana nak tunjuk tinggi ni. Buatlah macam ni boleh. Buat macam tu. Label lah. Nak label apa? S boleh S. Okey. S Sebab S yang kita ni, yang kita dah biasa ni, S ni sesaran kan? Sesaran mana ni? S Nak label line pun boleh, H pun boleh, height H. Tapi lagi tak tahu pula nak isi kat mana H tu. Okey, jadi berapa dia punya ni? Tinggi 10 meter. Buat gitu. Kemas gitu, handsome gitu. Baru tak pening nanti nak selesai. Okey, teruskan determine. Habis dah soalan dia. A the time taken. Ni. Sama juga ni kita kena gariskan dan tukar pada simbol. Apa simbol yang untuk time taken ni? T. Kalau dalam rumus tu, T T kecil Okey, T kecil tau, bukan T besar. T besar temperature. T kecil for the stone to reach the bottom of the cliff. Time taken ni kita pasal dia suruh cari, kita buat T, lepas tu letak tanda soal. Letak tanda soal Maksudnya kita nak kena cari T ni. Maksudnya daripada ni dilepaskan ni sampailah dia jatuh kat sini. T tu berapa? T tu berapa? Berapa tempoh tu? Kan? Boleh time taken kan? Time taken tempoh, period, time taken. Okey. Sama je lah maksud the bottom of the cliff. Sekarang cikgu tanya, okey, ini maklumat yang berikutnya dia bagi ni, nampak ni. Ignore air resistant. Ni ignore. Nak tulis apa ni? Air resistant ni. Nak letak label apa? G. Letak G ke? Bukan G, air resistant. G ni. Ni G dah dia dah label dah ni. Tak payah label lah, dia dah label ni. Bulat je lah. Ni. Air resistant ni. Nak letak apa? Belum diajar lagi ya? Sekejap tak ada. Okey, tak apa. Okey. Tengok gambar ni balik Cikgu cerita sikit. Apakah daya yang menarik bola ini ke bawah? Kamu panggil daya graviti lah kan? Okey. Daya graviti yang menarik bola ini ke bawah. Daya itu, nama lain bagi daya graviti ke atas bola ini ialah berat dengan simbol W. Jadi berat ialah sejenis daya W yang menarik bola ini, daya yang menarik bola ini ke bawah. Semua jenis berat ialah daya graviti ke atas objek itu. Okey. Jadi kita ambil kira W sajalah sebagai daya W. Manakala daya yang menghalang bola ini
oleh menghalang bola ini menuju ke tarikan graviti ke bawah, atau ada daya atas menarik bola ini ke atas, daya itu kita panggil sebagai R. Daya R. Boleh Macam kita apa? Macam mana? Yalah, ini baru kali pertama. Okey, tak apa. Boleh R tu apa? R ini resistant. Daya yang melawan daya graviti. Contohnya ada rintangan udara ni. Air resistant. Betul tak? Air resistant ni akan melawan arah graviti ke arah atas. Air resistant tu apa? Ya ampun. Air resistant tu apa? Alamak, macam mana nak jawab ni? Kamu ada tisu? Kering ke basah? Kamu ada tisu ke kertas ke? Kamu cuba baling ke bawah. Kan? Ambil tisu dan cuba campak ke bawah. Kenapa dia macam ketat nak bergerak ke bawah? Sebab apa? Hello, siapa-siapa? Jawablah. Ada angin. Sebab ada udara. Bukan ada angin, sebab ada udara. Kan? Betul Apa tak? beza angin udara? Ya ampun. Macam cikgu dah cerita masa tingkatan 1 je dulu. Angin, apa dia angin, apa dia udara? Selain pada ejaan dan sebutan lah. Angin ialah udara yang bergerak. Angin ialah udara yang bergerak. Kalau udara tu tak bergerak, jangan duk panggil angin. Kamu faham ke tidak ni? Sebab tu kita sebut angin kipas. Kita tak boleh sebut udara kipas. Salah. Sebab angin ialah udara yang digerakkan. Udara yang tengah bergerak. Hello. Kita satu hari buka pintu, kita dapati, wah, kuat betul lah. Apa nama? Kita kuat betul lah angin ni hari ni. Takkan nak sebut, oi, kuat betul lah udara hari ni. Jadi pelik Udara tu gas-gas yang campuran gas tu nitrogen 70%, oksigen 21%. Itu udara. Gas nama-nama himpunan nama-nama gas. Kan? Angin ialah udara yang sama tadi, tapi dia dalam keadaan tengah bergerak. Baru kita adil memanggilnya sebagai angin. Kamu faham ke tak ni? Faham. Habis kalau kamu pergi tepi sungai, tu, kamu cakap macam mana? Kamu cakap apa kat sungai tu? Kamu cakap air sungai ke? Kalau kamu pergi kat tepi sungai tu, kamu tengok sungai tu tak bergerak. Airnya tak bergerak. Kamu panggil apa? Kamu panggil, kalau nak panggil air, kamu panggil apa? Kamu panggil air sungai lah kan? Air sungai. Kalau air sungai tu tengah bergerak, kamu panggil apa? Air sungai lah. Sungai. Air zam-zam. Air zam-zam. Air sungai. Air sungai. Tak, yang tadi kamu panggil air sungai sebab kamu pergi tepi sungai. Kamu tengok air, kamu memang tengok air sungai dan kamu dapati air sungai tu tak bergerak. Yalah betul lah kamu panggil air sungai. Yang cikgu tanya, kalau air tu sedang bergerak,
Air sungai mengalir. Air sedang mengalir, sedang bergerak lah, sedang bergerak. Sungai. Sungai. Yalah, sungai tu semua sistem tu. Ada air dalam dia, ada ikan dalam tu. Ada kayu balak terapung. Itu kita panggil semua sistem tu kita panggil sungai. Tapi ni cerita air yang kat dalam sungai tu. Air laju. Dah kena sikit lah. Hampir kepada jawapan lah sikit. Tapi masih tak handsome sebut tu. Air derah. Air derah. Sama derah dengan laju tu sama lah. Tapi tak handsome lagi sebut tu. Macam mana kita nak bagi tahu air tu satu kataan je tapi kita ada dua maklumat. Pertama Air pasang. Tu dah semakin hampir dah tu. Semakin hampir. Air bergerak ke? Okey, air bergerak. Apa nama lain bagi air bergerak? Moving. Allahu Akbar. Itu terjemahan. Cikgu bukan suruh kamu terjemah ni. Mengalir. Okey, apa nama mengalir tu bahasa apa? Bahasa Melayu moden tu, bahasa Melayu orang-orang tua dulu. Dia sebut apa tu? Mengalir tu dia sebut apa dulu? Jalan. Aduh. Arus. Oh, arus sungai, arus air. Oh. Ya ampun, kamu tak tahu beza arus dengan air. Kamu tak tahu beza angin dengan udara. Aduh. Keliru ke tak tahu. Bukan keliru ni. Kehidupan kamu ni membesar. Ada masalah ni. Cikgu bukan tanya soalan fizik tadi tu. Bukan soalan fizik pun. Pakai Soalan pemahaman apa kehidupan harian je lah. Loh, kamu confuse sampai macam tu. Gawat ni. Bukan kamu otak ahli bahasa ke kamu ni? IQ linguistik je? Macam mana cikgu pula tanya kamu tentang bahasa ni? Kamu adalah orang-orang bahasa kan? Macam mana kali ni tak boleh jawab hal bahasa? Bukan hal fizik pun, hal bahasa. Okey. Jangan duk tanya lagi dah. Angin tu apa? Udara tu apa? Ya ampun. Angin tu ialah udara yang sedang bergerak. Kuatnya angin hari ni. Janganlah sebut kuatnya udara hari ni. Ya Allah. Pengsan habis semua orang. Okey. Okey. Sampai mana tadi cerita? Nak cerita apa? Ni air resistant ni. Aduh. Air resistant. Bukan biji udara ni tak bergerak pun. Walaupun tak ada arus, bermaksud tak ada angin, bermaksud udara tak sedang bergerak pergi ke atas. Depa duduk di tempat depa saja, duduk tunggu bola ni jatuh. Depa yang duduk tunggu ni duduk belanggak dengan bola ni duduk jatuh ke bawah. Itu pasal dia guna air. Perkataan air ni air, udara. Bukan wind. Itulah beza air dan wind. Angin dalam bahasa Inggeris apa? Angin. Wind. Wind. Orang putih pun pandai kok. Orang putih pun faham. Kita tak boleh labelkan air lagi dah. Untuk kalau air tu sedang bergerak, kita kena labelkan wind. Tu pasal ada wind. Wind lain, air lain. Tapi dua-dua memang ada kaitan. Dalam wind ada air. Yang mana air tu sedang moving. Boleh Jangan lama sangat ni. Aduh, tak
Selalu tak habis. Ni. Tak habis-habis satu soalan ni. Okey, air resistance adalah ignore, abaikan. Seolah-olah biji-biji udara ni tak wujud. Dia suruh kamu dalam nak jawab soalan ni, dia suruh kamu anggap biji udara ni tak menjadi masalah pada gerakan ni. Takkan kacau dia lah. Sebab ignore kan, ignore. Ni ignore ni. Abaikan. Ignore. Pedulikan. Lantak lah. Anggap tak ada. Anggap tak wujud. Okey Dah sampai termana ni. Mana kira-kira ni. Jadi dalam lukisan ni tak payahlah lukis biji-biji udara ni. Sebab kan dah sebut tadi ignore, abaikan. Jadi tak ada daya yang melawan daya graviti untuk memperlahankan objek ini dari memecut. Tak ada. Maksudnya objek ini akan jatuh betul-betul dengan free fall tanpa ada apa-apa halangan daya luar. Okey. Air resistant maksudnya tambah ni maklumat kat sini. Maksudnya buat macam ni. Boleh tambah maklumat. Maksudnya R0. R0 maksudnya no air resistant. Gravity salin kat sini. Gravity ialah 9.81 meter saat negatif 2. Okey. Habislah segala kita memetik semua maklumat yang ada di apa ni. Di dalam soalan ni dan juga dalam pertanyaan ni A, kita dah masuk habis dah dalam ni. Cek balik ada lagi tak maklumat yang kita terlepas? Cuba cek. Sir, kenapa 9.81 tu dia bernegatif kat dalam buku teks tu? Apa sama dengan? Apa dia? Sama dengan lah. Okey, salah. Loh. Ish. Ada lagi tak maklumat yang kita terlepas? Tak ada pasal habis lah. Sebenarnya ada satu lagi, kamu tak perasan. Laju awal. Laju awal ni nampak ni, release. Apa? Kosong. Apa beza release dengan throw? Apa beza release dengan throw? Release dia tu ke bawah. Release. Macam mana cikgu nak release apa nama ni? Pen ni, apa ni? Pensel ni. Lepaskan tangan, Lepaskan. Macam ni kah? Macam ni. Atau macam ini. Lepaskan kan? Lepaskan ke campakkan? Campak ke bawah. Semua lepaskan, release. Bila release, maka halaju awalnya kosong lah kan? Kosong, dia mula kosong. Kita lepas bukan campak. Kalau campak tu halaju awal tak sama dengan kosong. Dia ada nilai tertentu lah kita campak tu. Waktu kita campak tu dia dah ada halaju tertentu lah. Tapi disebut release. Kita tak dibenarkan campak, kita hanya dibenarkan lepas. Lain campak throw dengan release lain Okey. Jadi ni maklumat yang kamu tertinggal ni. Nampak? Dia tak bagi tahu dalam bentuk gambar ke apa, dia disembunyikan maklumat dalam bentuk ayat dalam bentuk bahasa. Okey. Jadi tak penuh, tak lengkap lagi Tak lengkap lagi Jadi kita kena lengkapkan U sama dengan berapa? Kosong lah kan? Kosong. Okey. V tahu tak V? Halaju akhir ni? Tak tahu. Tak tahu. Okey,
Okey, kalau tak tahu, tak apalah, kita boleh letak jugalah. Kita letak. Tapi tak ada label apa, tak ada letak nilai sebab kita tak tahu. Tak apalah. Boleh letak saja pun tapi tak ada nilai sebab tak tahu. Tapi kita tahu V itu dekat last lah kan, dekat last sekali Okey. Apa soalan tadi? Suruh cari T kan? Okey, inilah masanya untuk apa? Untuk kita tengok rumus yang 5 tu. Kemudian hak mana satu kita nak pakai? Hak mana satu? Pilihlah yang ada semua maklumat ini. Pilihlah rumus yang ada S. Sebab nanti nilai S ni yang kita nak ganti. Kalau pilih rumus yang tak ada apa? Tak ada gunanya ni. Macam pilih rumus V ni, nanti kita nak isi apa dalam V ni? Tak ada nilai ni. Faham tidak Jadi janganlah pilih rumus yang menyeksakan kamu nak mencarinya. Pilih rumus yang dah ada lah. Ni S ada, U ada. Jangan cakap U tak ada tu. U tak ada lah cikgu. Sebab kosong. Tak. Kosong tu lah nilai U tu. Okey Ni R. Rintangan kosong. Dalam apa tu tak ada ni kan. Tak ada nilai rintangan dalam rumus tu. Jadi abaikan. Ini kecutan graviti. G ada kan? Okey. Jadi rumus apa yang ada keempat ni, termasuk ni. Yang ni kena masuk sekali lah apa yang nak dicari. Rumus apa yang ada T, S, U, G? Rumus apa? T, S, U, G. Okey. Ni ada V kan? Ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ni ada S. Kita ada maklumat S kan? V tak ada. V tak ada tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai sebab ada V ni. Kita maklumat ni mana ada V. Okey Lagi. Ni. Kita ada S. Ada U. Ada U. T memang tak ada tapi nak dicari. Kita kena ada T lah. Tak apa, dua T ni T yang sama. Okey, T ada, bagus. Seperti yang nak dicari. Walaupun tak tahu nilai dia, dah nak dicari. Mana nak tahu nilainya? A, ada tak? A ada. A ada. Itu G tu sendiri. Sebab cerita atas bawah. A tu kita gantikan G lah kan. Nak letak positif, negatif. Ingat lagi? Negatif bila objek dilambung ke atas. Dalam cerita ni dia dilepaskan maksudnya benda jatuh bawah lah. Takkan dilepaskan benda naik ke atas langit pula. Boleh jadi inilah yang kita nak pakainya ni. Boleh iaitu S sud. Patut boleh tulis tanpa melihat ni. Dah menghafal sud setengah AT kuasa 2. Nampak? Cikgu hafal ni masa sekolah menengah dulu ni. Cikgu dah hafal sekali je cikgu hafal. Terror dah. Ingat masa daripada sekolah menengah tu. Berapa puluh tahun yang dulu. 80 tahun dulu cikgu belajar. Walaupun hidup tak lama pun 80 tahun. Okey. Jadi mai kita isi. Tapi sebelum isi nak buat apa ni? Jangan duk isi dulu Ingat lagi? Pindahkan. Pindahkan dulu, jangan duk isi sebab kalau isi ni unit-unit ni panjang-panjang ni, lagi kamu duk pindah baru nak pindah, jenuh lah. Berselerek lah jadi. Jadi mai kita pindah dululah. Okey, supaya T dua-dua T ni mesti terkumpul lah duk belah sini. Okey, pindahkan dua ni dulu nampak serabut ni. Dua ni pindah ke sana dulu. Jadinya apa? Ini cikgu tak tunjuk lah detail sangat. Kamu takkan tak tahu lagi tak? Kan? Pemindahan algebra ni puas dah belajar macam matematik dulu. Okey, yang ni cikgu nak flip flip. Kiri duduk kanan, kanan duduk kiri. Supaya T duduk belah kiri. Tambah
AT kuasa 2 sama dengan 2S. Okey, cikgu nak kumpulkan apa nama? T ni. Nak faktorkan faktorkan. Okey, faktorkan. Jadi apa? Jadi T darab 2U tambah AT. Kan? Macam tak answer macam pembinaan algebra ni. Sebab T tak ni T tak T kembali ke sini. Tak apalah, dah dapat satu T ni. Apa beza? Sama. 2U tambah AT. Okey, boleh dapat nilai T ni. Cuma tunggu masa nak isi nilai. Jom isi nilai. Okey, teruskan. T sama dengan 2S. S berapa? Dah tahu belum? Ni 10 meter 10. 10 meter per 2U. 2U. U berapa? Kosong. Okey, U kosong. Tambah AT A berapa? A ialah merujuk pada terikan graviti punya nilai. Okey. Ni. Nak letak positif atau negatif? Positif. Negatif. Positif. Ni objek ni jatuh mengikut tarikan graviti. Dia sekawan dengan arah graviti, takkan positif pula. Takkan negatif pula. Positif Letak sekali dengan unit jangan tinggal. Kalau tinggal sekali pening. Apa unit yang terhasil ni? Darab T. Tempoh kejadian ni berlaku. Ialah yang nak dicari tak tahu. Sekejap. Betul ke rumus ni? Tengok UT. Oh, sorry Yang ni kita tak boleh buat pemindahan algebra ni untuk dapat nilai T ni. Sebab apa? Sebab cuba kamu tengok kat sini. Yang ni kita kena isi nilai terus. Cuba tengok sini. U sama dengan berapa? Berapa nilai U? Kosong. Kosong. Kosong ni darablah dengan T ni yang memang kita tak tahu. Patutnya kita nak cari. Tapi kita tak perlu tahu kan T kat sini. Berapa nilai kan? Sebab apa sahaja darab dengan kosong ialah kosong. Jadi seakan ni pandang balik. Okey, kita tak perlu pemindahan algebra ni. Kat sini kita terus isi nilai. Sini potong ni. Maksudnya sini dah jadi kosong. Itu pasal tinggal jadi satu T je ni. Okey, sambung balik sini tadi. Buat balik. Okey, jadi S sama dengan jadi tinggal had ni sajalah ni. Yang ni tak payah tulis tinggal tulis had ni je. Dekat sini baru kita buat pemindahan algebra kat sini. Okey. Jadi 2S AT kuasa 2 flipkan jadi AT kuasa 2S Muhammad Azman. Okey. Apa? Ada kena kipas kot bunyi gitu. Apa nama ni? Okey, teruskan lagi pemindahan algebra. Jadi 2S bahagi A. Jadi
Kita nak T saja tau, bukan T kuasa 2. Ha? Jadi 2 ni nak buat apa ni? Kuasa 2 ni. Jangan bagi 2 pula. Ha? Punca kuasa. Punca kuasa 2 ni. 2 semua ni semua ni wajib berada dalam punca kuasa 2 ni, 2 SA. Macam ni. Inilah dia. Masa ni lah baru ambil kesempatan isi nilai. T sama dengan, tak apa, buat payung ni besar sikit. Buat siap-siap ni. 2S. S ialah sesaran 10 meter. Dan A ialah pecutan graviti itu sendiri sepenuhnya. Sebab tidak ada daya rintangan udara. R. Kalau ada kena tolak dulu. Okey, jadi dapatnya berapa? A 9 positif 0.81 meter saat negatif 2. Okey. Kita potong unit dengan unit, segala yang dapat dulu. Meter boleh potong dengan meter. Nampak Kemudian 2 darab 10, 20. Siapa-siapa tekan kalkulator sat? 20 bagi 9.81 berapa? Hello? Ya. Siapa-siapa kira sat? Ain Fatihah. Saya. 204. 2.04 saat negatif 2 naik atas apa jadi? Saat negatif 2 naik atas apa jadi? Hilang tanda negatif. Ingat lagi? Cerita indeks masa tingkatan 3 matematik. Okey S kuasa 2. Okey. Sekarang punca kuasakan 2.04 ni. Fatihah. Tekan kalkulator. Punca kuasa 2. 1.43. Berapa? 1.43. 1.43. Dan S kuasa 2 ni pun kita punca kuasa 2 kan. Apa jadi? Kuasa 2 boleh potong dengan punca kuasa 2, betul tak? Untuk S kuasa 2 ni. Jadi tinggal S saja kan? Tinggal S saja, betul lah unit untuk masa. Ni. Jadi jawapan last ni lah. Inilah jawapannya. Rupanya batu ini mula dilepaskan sampai ke sini mengambil tempoh sebanyak 1.43 saat sebelum batu ini cecah ke tanah ni, sentuh tanah. Okey. Itulah cara dia. Boleh? Boleh. Okey. Bukan boleh jawab tau. Boleh menggunakan konsep yang betul untuk jawab. Macam tu apa tadi? Nampak ni. 1.43 saat. Okey, sama Ni apa benda ni? T sama dengan negatif 1.43 apa? Is ignored. Kenapa dia bagi tahu macam ni? Diabaikan ni. Tak ada rintangan. Dah. Kamu belajar kamu belajar admat ni. Yang ada sama tolak tu apa? Setiap kali kita melakukan punca kuasa ni, katakan punca kuasa 4. Apa jawapannya? 2 negatif 2. 2 atau negatif 2. Jadi maksudnya macam mana nak bina 4 ni balik? 2 darab 2 pun boleh kan? Ataupun 2 kuasa 2 kan? Sama dengan 4, betul tak? Atau negatif 2
darab negatif 2 pun boleh. Sama dengan negatif 2 kuasa 2. Sama dengan 4 juga. Yang tadi kita dapat jawapan tadi apa ni? 1.43. 1.43 darab 1.43 dapat apa? Sebelum di ni dapat berapa ni? 20 bagi ni. Mana dia ni? Ni 2.04 kan? Sama dengan 1.43 kuasa 2 sama dengan 2.04. Okey. Samalah juga. Negatif pun boleh juga. Negatif dengan negatif Negatif 1.43 darab negatif 1.43 sama dengan negatif 1.43 kuasa 2 sama dengan masih jawapan yang sama ni 2.04. Maksudnya punca kuasa 2 bagi ini jawapan ni ada 2. Hak ni pun boleh. Hak ni pun boleh negatif. Tapi dalam dunia apa ni? Untuk hal fizik ni kita menerima mana ada masa tu negatif kan? Adakah masa negatif? Contohnya cikgu bagi masa kat kamu nak jawab soalan B ni negatif 3 minit. Jawab. Faham ke tidak? 3 minit adalah. Negatif 3 minit benda apa lah pula. Mana ada masa negatif. Masa tak negatif. Masa sentiasa bergerak ke depan. Kan? Kita yang negatifnya melengah-lengahkan masa, mengabaikan masa, merugikan masa. Yang negatif tu kita. Masa tak pernah negatif. Masa sentiasa pergi ke depan. Pergi ke kanan. Positif selalu. Yang negatif tu kita. Okey kan? Jadi cuba buat B pula ni. Cuba buat B. Sama cikgu nak kamu wajib latih diri kamu macam ini. Cara nak jawab ni kena ada lukisan, kena ada label-label semua ni. Sagi tahu nak pilih rumus mana pula antara 5 tu. Lepas tu pandai buat pemindahan algebra. Dalam kes ni kena potong dululah. Okey. Cuba buat B. Yalah jangan tengok sini, jangan tengok sini. Pura-pura tak tahu. Okey, jadi buat ikut laluan kamu dulu. Sekejap lagi baru kita tengok jawapan. Okey, cuba buat. Siapa pula ni? Aina Fakihah dah? Aina Fakihah. Ya, saya. Cuba apa kata kamu lead ni? Cara nak buat B ni. B ni. Cerita. Tak apa cikgu tolong lukis. Kamu ceritalah macam mana nak buat. Okey. Cikgu lukis dulu untuk kamu. Kemudian dengan maklumat yang sama, G sama dengan 9.81 meter saat negatif 2. Apa tadi? Sesaran ialah 10 meter. Tempoh kita dah dapat kan? Tempoh. Jadi boleh tulis Tempoh dah dapat pada soalan yang pertama tu. Boleh tulis lah. Apa tadi? T sama dengan 1.43 saat. Okey. U dah tahu tadi. Release baru dilepaskan. Memang U sama dengan kosong. Tiba-tiba dia suruh cari V pula kan? V ni. Berapakah laju batu tu sebelum dia menyentuh lantai? Apakah laju jatuhan batu ni? Ni cara nak sebut sebelum kena lantai. Sebab kalau dah kena lantai, mestilah batu tu dah berhenti kan? Bila batu tu dah berhenti, kosong lah. V sama dengan kosong jugalah. Jadi cara sebutnya ialah
Berapakah laju akhir batu ini sebelum, kena letak sebelum kena mencecah lantai. Sebelum mencecah tanah. Sebab dah cecah tanah tak ada guna, memang akan berhenti semua objek. Kosong. Boleh cari nilai V. Apa nama ni? Siapa tadi? Aina Fakihah. Macam mana nak buat, Aina? Kita guna formula Okey. V sama dengan U tambah G2. Macam tu. Cikgu nak idea macam tu. Bagus. Mana dia? Kita guna formula mana satu? 1, 2, 3, 4. Tadi? Nak pakai mana? Yang ni boleh tak? Boleh tak pakai rumus ni? Rumus satu ni boleh tak? Boleh Aina. je. Boleh? Boleh. Mana boleh? Boleh. Silap. Boleh Okey. Sebab kita ada semua maklumat itu, betul tak? Dan ada V yang hendak dicari. Yang ni pun boleh. Tak apa, saja je check Yang ni boleh tak? Kita ada S ada, boleh. U ada. V nak dicari pun ada. T pun kita dah ada. Yang ni pun boleh. Kamu kita tanya, adakah pakai had ni atau dan pakai had ni dua-duanya jawapan akan sama? Tak apa, try lah buat. Try buat dua-dua sekali. Cikgu beritahu siap-siap, memang sama, confirm. Okey. Ni boleh tak pakai ni? S ada, U ada, T ada, A ada, T02 ada. Boleh tak? Semua ada kan? Boleh je. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Tak ada V. V tak ada. Sebab tak ada V. Kita penat-penat bermasuk ni, last kali kiri akan sama dengan kanan nilai dia. Lepas tu kita tanya, V duduk tak mana? Sebab V tak ada dalam rumus ni. Jadi ni tak boleh pakai. Hak ni. Ni pun boleh lah kan. Kita ada U, kita ada V yang nak dicari, kita ada U, kita ada A, kita ada S. 3 ni boleh pakai. Hak yang ni tak boleh pakai. Boleh Aina, mana Aina ni? Aina buat hak ni. Aina buat hak ni. Najmil buat hak ni. Najmil. Dan Arifah buat yang ni. Kita tengok. Jawapan last kali V dia sama tak? Boleh? Buatlah sekarang. Sama tak? Kira apa dah? Habis apa? Tu PAQ lah ni. Alamak. Kira apa dah? Kira terlajak banyak. Tak. Just 5 minutes. Allah. PAQ kelas apa? Ustazah Umul. Dah Okey. Alamak. Okey lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.